Selamat sejahtera semua. Kali ini kita akan pergi ke bahagian akhir siri asid karboksilik. Okey, iaitu berkenaan dengan sifat kimia asid karboksilik dan juga kegunaannya. Baik, bila kita membincangkan sifat kimia asid karboksilik, kita akan gunakan asid etanoik sebagai wakil siri homolog. Okey, jadi asid etanoik ini adalah ahli yang kedua, ya, kerana dia ada dua karbon. Okey, CH3 COOH ada dua karbon. Jadi dia adalah ahli kedua dalam asid karboksilik. Okey, jadi kita juga perlu ingat yang kumpulan berfungsi asid karboksilik adalah kumpulan COOH. Okey, ya, dan dia akan mengion dalam air. Okay, apabila ia mengion dalam air, ia akan membentuk ion karboksilat. Okay, ion karboksilat ialah formulanya COO-. Okay, itu ion karboksilat. Dan dia juga merupakan sejenis asid monoprotik dan dalam kumpulan asid lemah. Ya. Bermakna dia tidak mengion 100% dalam air. Jadi ada 4 tindak balas kimia yang kita akan kaji kerana kita mengkaji sifat kimia kumpulan asid karboksilik. Okay, yang pertama adalah asid karboksilik dengan base, ya, yang mana kita akan dapat garam karboksilat dan air. Yang kedua, tindak balas asid karboksilik dengan karbonat logam, ya, yang mana kita akan dapat hasilnya garam karboksilat, karbon dioksida dan juga air. Yang ketiga, tindak balas dengan logam reaktif, kita dapat garam karboksilat dan hidrogen. Serta yang akhir, tindak balas yang keempat adalah tindak balas asid karboksilik bersama alkohol yang akan menghasilkan ester dan air. Okey, baik, kita lihat yang pertama dulu, asid karboksilik dan base. Okey, jadi kita dah tahu hasilnya adalah garam karboksilat dan air. Okey, contohnya, okey, bagi base, ya, base yang larut air, iaitu kita tindak balaskan dengan alkali. Okey, asid asetik ataupun asid etanoik. Okey, bila kita tindak balaskan dengan natrium hidroksida, jadi kita akan dapat natrium etanoat. Okey, dan juga air. Ya, jadi ini adalah garam karboksilat dia. Ya, natrium etanoat ni adalah sejenis garam karboksilat. Okey, manakala dengan kalau base pula, contohnya kita tindak balaskan dia dengan kuprum oksida. Ini adalah base kerana kuprum oksida tidak larut dalam air. Maka garam karboksilat yang kita dapat adalah kuprum etanoat. Okey. Ya, jadi dan perhatikan di sini ada angka 2 kerana ion kuprum adalah Cu2+. Okey, manakala ion etanoat adalah bercas negatif 1. Jadi disebabkan itu kita ada angka 2 di bawah situ. Baik, tindak balas kedua ialah tindak balas asid karboksilik dengan karbonat logam. Okey, yang mana kita akan dapat garam, gas karbon dioksida dan air. Okey, contohnya apabila kita tindak balaskan dengan kalsium karbonat, ya, hasil yang kita dapati adalah di sini garam. Okey, ni ialah garam. Jadi garam ini adalah kalsium etanoat. Okey, kalsium etanoat, karbon dioksida dan juga air. Ya. Jadi semuanya adalah garam karboksilat. Okey, yang ketiga adalah tindak balas asid karboksilik dengan logam reaktif. Okey, jadi hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Okey,
Misalnya kita tindak balaskan dengan logam zinc. Zinc ini adalah salah satu daripada logam-logam yang reaktif. Ya. Jadi kita perhatikan, kita akan dapat garam zinc ethanoate. Okey, bersama dengan gas hidrogen. Ini adalah hasil bagi tindak balas dengan logam reaktif. Okey, seterusnya asid karboksilik dan alkohol. Dia akan menghasilkan ester dan air. Okey, misalnya tindak balas asid ethanoik dengan butan 1-ol. Butan 1-ol ni bermaksud bila kita ada awalan butan, ini bermaksud dia ada 4 karbon. Okey, contohnya di sini asid ethanoik. Okey, CH3COOH. Okey, ini adalah formula kimia, persamaan kimia, dan di atas ni adalah formula struktur. Okey. Baik, dia bertindak balas dengan butan 1-ol, maka kita akan dapat butil ethanoate. Ini adalah ester. Okey, dan air. Ya. Baik, kalau lihat, okey, ester ni daripada kumpulan karboksil. Okey, sini. Okey. OH daripada kumpulan karboksil akan keluar mengayon dan dia akan bergabung dengan hidrogen daripada alkohol untuk dapatkan air. Okey, kedua-dua ni akan bergabung untuk jadi air. Maka yang selebihnya ni akan membentuk ester. Okey. Baik, untuk aktiviti lanjut, maka anda boleh lakukan kerja makmal 2.4, muka surat 115 hingga 117 dalam buku teks. Ya, dan sila lengkapkan ya, jadual 2.16 ni. Ya. Di sini kita boleh cuba. Ya, tadi kita dah belajar tindak balas antara asid ethanoik. Sekarang awak boleh cuba dengan asid propanoik dan juga asid butanoik. Ya. Okey, sekarang kita lihat kegunaan asid karboksilik. Ya, asid karboksilik terutama sekali asid ethanoik mempunyai kegunaan yang sangat banyak dalam kehidupan seharian. Okey. Contohnya yang pertama sebagai perasa dan pengawet. Ya. Perasa seperti yang kita tahu, asid asetik adalah rasanya masam dan dia biasanya digunakan dalam makanan sama ada untuk menyebabkan rasa masam ataupun dia juga digunakan sebagai pengawet untuk membuat jeruk. Selain daripada asid asetik, kita ada juga asid benzoik yang anda akan temui dalam banyak jenis sos. Yang kedua, asid karboksilik juga digunakan untuk menghasilkan ubat. Bermakna ia adalah sebagai bahan mentah, salah satu daripada bahan mentah untuk menghasilkan ubat-ubatan seperti aspirin. Ataupun ia juga digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat pewarna, cat, insektisid dan juga plastik. Selain daripada itu, ia juga digunakan dalam pembuatan sabun, yang mana dalam sabun, asid ini dikenali sebagai asid lemak. Okey, dan asid lemak ni adalah minyak lah. Okey, sama ada minyak daripada tumbuhan atau daripada haiwan. Okey, asid stearik juga ditambah dalam getah ya, untuk menggumpalkan getah. Dan juga dalam pembuatan polyester serta polyamida. Yang ini biasanya dalam pembuatan tekstil ya, kita dapat tekstil ataupun kain daripada jenis sintetik, bukan yang semula jadi seperti kain kapas. Baik, itu saja untuk tajuk asid karboksilik. Saya harap anda boleh faham. Okey, sekian, terima kasih.